permulaan, boleh Ustaz jelaskan kepada kami tentang maksud pusaka kecil? Silakan Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, terima kasihlah kepada saudara moderator kita, saudara Amirul, kepada panel-panel yang kedua iaitu Dr. Nolizan, dan juga panel yang ketiga sahabat saya Dr. Nasri. Dr. Nasri tak pernah fizikal lagi dengan saya, cuma secara maya saja nampaknya. Bila dapat berjumpa, Wallahu a'lam lah. InsyaAllah Ustaz, lepas COVID nanti. InsyaAllah, ya. Okey, saya nak tanya dulu lah. Agaknya berapa lama masa yang nak diberikan kepada setiap sekali slot saya ni, ataupun setiap slot yang diberikan kepada panel-panel ni? Masa yang diperuntukkan kepada panel sekitar 6 hingga 7 minit, Ustaz. 6 hingga 7 minit. Okey, terima kasih. Baik, jadi kita straight to the point lah kalau macam tu. Kalau nak kira tentang, kalau nak bercakap tentang pusaka kecil ni, kalau 2 jam tak habis. Selalunya dalam ceramah saya macam tu lah ya. Kalau nak bagi 6 minit ni, kita tengok setakat mana yang saya boleh bagi, boleh bantu para peserta-peserta kita untuk memahaminya. Baik, pusaka kecil dalam bahasa Inggeris dia panggil small estate. Dulu saya masa mula dulu, small estate ni saya tak pernah dengar. Yang saya dengar mini estate ada. Hak Risda tu. Jadi sebenarnya small estate tu adalah pusaka kecil. Ya, pusaka kecil ni dia bermula daripada satu undang-undang yang disebut di sini, iaitu Small Estate Distribution Act, Akta Pembahagian Harta Pusaka Kecil. Pusaka kecil bermakna seorang yang meninggal dunia dan dia meninggalkan harta taklih. Seorang mati meninggalkan harta taklih. Harta taklih termasuk tanah. Dan juga kalau tak ada tanah, apa dia? Bangunan, rumah pangsa ataupun kondominium. Itulah yang secara mudahnya ya kita nak faham, tanah ataupun unit-unit rumah pangsa atau kondominium. Dan dia mesti ada tanah. Ataupun ada tanah dan ada harta yang boleh alih. Harta alih seperti kenderaan ataupun duit-duit simpanan. Ya, saham-saham. Yang mana nilainya tidak melebihi 2 juta ringgit. Bermakna seorang yang mati meninggalkan tanah ataupun tanah dan harta-harta yang lain, jumlah kesemuanya tidak lebih daripada 2 juta ringgit. Yang ini dipanggil pusaka kecil. Pusaka kecil ni dia berdasarkan pada akta yang saya sebutkan tadi, iaitu digubal pada tahun 1955. Pusaka kecil ni sebenarnya dia dalam konsep pusaka kecil ni mudah, murah dan cepat. Pada asalnya dulu. Dulu tak ada pusaka kecil. Sebelum tu, cara di mahkamah. Jadi bila di mahkamah ni orang takut. Bila orang takut nak memudahkan, okey, orang kampung nak pergilah ke pejabat tanah. Senang ceritanya kan. Kemudian, bayaran dia murah dulu, RM2 saja. Asalnya dulu. RM2 dia bayaran ni. Dan dia cepat berbanding dengan mahkamah. Okey. Jadi pusaka kecil ni, kalau seseorang tu meninggal dunia, kalau ada je tanah, ke mana nak pergi? Pergilah kepada pusaka kecil. Pusaka kecil ni adalah di bawah kelolaan Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan. Bahagian pembahagian pusaka. Ya, dia federal. Dia federal dan tak sama dengan pejabat tanah di negeri-negeri ataupun daerah-daerah. Sebab pejabat tanah ni dia state, dia negeri. Ini pegawai-pegawai pusaka ni adalah pegawai federal. Okey, apa yang terkandung di dalam pusaka kecil ni? Yang pertama, mesti ada tanah. Mesti ada harta taklih. Kalau tak ada tanah, maka di luar bidang kuasa pusaka kecil. Yang tu mungkin kena pergi ke institusi lain yang kita akan sebutkan kemudian seperti Amanah Raya. Dan sekiranya
lebih daripada 2 juta, bukan juga di bawah bidang kuasa pusaka kecil, yang tu kena pergi ke Mahkamah Tinggi. Mungkin akan dibincangkan kemudian. Okey, dalam pusaka kecil ni sebenarnya terlalu mudah untuk kita nak berurusan. Iaitu yang pertama, kita nak buat permohonan. Nak memohon. Nak buat permohonan pusaka kecil ni dengan mengisi borang A. Satu borang saja. Muka depan, muka belakang. Satu helai borang. Jadi, cukup mudah. Cuma sekarang ni, naklah dibuat secara online pula. Nak kena ada online sikit, kena masuk key in data. Ya, data simati, data pemohon, data waris-waris dan data harta. Masuk dalam tu, kita print, dapatlah borang A di situ. Lepas tu borang A itu naklah ditanda tangan di hadapan Pesuruhjaya Sumpah. Lepas tu naklah dihantar ke pejabat pusaka. Hantar ke pejabat pusaka, tunggu panggil perbicaraan sahaja. Lepas panggil bicara, sebelum panggil bicara tu kita bincang siap-siap di rumah. Maka kalau macam tu sampai di pejabat, perbicaraan harta pusaka kadang-kadang 15 minit pun cukup dah. Ya, kalau benda ni kita tahu selok-belok dia, senang. Pegawai pusaka akan bertanya tentang kedudukan si mati. Siapa yang mati di mana, sakit apa, ya, sijil kematian ni ada. Kemudian pegawai pusaka akan tanya pula siapa waris-waris yang akan mewarisi. Ibu bapa ada ke tidak? Kemudian kahwin berapa kali, ada isteri ke, ada suami ke, anak-anak, ada anak lelaki, ada anak perempuan. Jadi kalau lah cakap tu je, ada anak lelaki, anak perempuan, habis. Senang cerita. Ada tinggal isteri, anak lelaki, anak perempuan, habis. Apa harta yang ditinggalkan oleh si mati? Okey, 1 geran nombor 1, geran nombor 2, geran nombor 3. Kemudian ada kenderaan, ada kereta sebiji, sebuah, ada motor, ada duit simpanan di bank. Semua tu akan ditanya dan akan dikemukakan oleh waris-waris kepada pegawai pusaka yang akhir sekali. Apa yang pegawai pusaka tanya kepada waris-waris? Nak bagi macam mana? Cik, nak bagi macam mana? Ya. Jadi kalau saya lah, pengalaman saya sebagai pegawai pusaka dulu jarang orang tengah-tengahnya tak pernah dengar perkataan faraid ni. Minta maaf lah ya, malam ni saya nak sebut ni. Saya tanya cik nak bagi macam mana? Dia relax je dia sebut. Saya nak bagi hukum period. Dengar tak tu? Hukum period. Kakak dia pun cubit pada dia. Buat malu orang dia tu. Bukan period lah, faraid. Merah muka dia malu. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ya, para peserta yang dirahmati Allah sekalian, mungkin adik-adik saya lah ni, anak-anak saya dah. Peringkat anak saya dah ni ya. Saya ni warga Mah dah ni. Timbul masalah dalam pembahagian pusaka ni. Yang pertama, siapa yang akan nak buat permohonan tu? Orang Kedah kata siapa yang nak jadi kepala kuasa? Sebenarnya di dalam akta pembahagian pusaka kecil, salah seorang daripada waris boleh memohon, boleh menjadi pemohon. Tak kira sama ada anak sulung ke, ataupun anak yang tengah ke, anak yang bongsu ke, tidak apa. Tidak apa sama ada anak tu lelaki ataupun perempuan ke, ataupun isteri si mati nak buat permohonan, ataupun ibu bapa si mati nak buat permohonan. Sesiapa yang berhak mewarisi harta pusaka boleh memohon. Selain daripada tu tak boleh. Menantu nak cuba untuk nak membantu, tak boleh lah ya. Anak lelaki ada, cucu nak cuba untuk memohon, tak boleh. Jadi itu dalam permohonan pusaka, siapa yang boleh jadi kepala kuasa. Kalau orang Kedah tu kepala kuasa. Ni pengalaman saya masa saya di Kedah dulu. Seorang tu datang daripada Pahang, Tasik Cini. Dia kata, cik, saya ni datang daripada jauh nak buat pusaka. Sebab apa nak buat pusaka? Sebab apa yang datang daripada jauh? Ada tak orang di Alustar ni masa saya di Kedah? Dia kata ada. Apa tak bagi kat dia? Sebab saya kepala kuasa.
Macam kita lah sekarang ni ya, anak sulung mengharapkan kepada anak sulung. Jadi anak sulung buat je lepas satu hari, lepas bulan, lepas tahun tak buat. Jadi yang lain tak buat. Ni salah satunya mungkin benda ni Dr. Nasri boleh bincang lah kemudian tu. Nampak tajuk dia lah tu. Okey, kalau cukup masa beritahu ya. Sekarang ni pembahagian harta pusaka ni sebenarnya cukup mudah. Cuma sikap kita lah nak buat tak nak buat ya. Jadi kalau seorang tu yang dia buat dan dia bincang elok-elok sebelum pada pembahagian pusaka, bincang. Nak bagi bagaimana caranya. Asas pembahagian adalah mengikut hukum faraid. Asas pembahagian mengikut hukum faraid. Jadi bila pegawai tanya, nak bagi macam mana ni? Ada di antara benda ni waris-waris, dia jawab apa? Kita nak bagi ikut hukum faraid. Simple dia jawapan dia. Dia orang tak bincang. Ya, dia tak bincang cara mana nak bagi. Bila tanah ada 3 geran, 3 keping geran, kalau nak bagi sebut kepada pegawai nak bagi mengikut hukum faraid, maka setiap keping geran itu dimasukkan dengan nama semua waris-waris. 8 orang waris, setiap keping geran masuk nama. Lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Jadi sekarang ni adakah kita nak buat pembahagian dengan cara yang begitu? Yang ni bagi saya orang kata pesen lama. Pesen lama. Sekarang ni yang baru ni alhamdulillah saya nampak ramai yang datang kat pejabat saya pun macam tu, dia orang tanya macam mana kita nak bagi. Jadi kita pun beri nasihat ke dia supaya kalau boleh tidak dimiliki dengan secara yang beramai-ramai. Kalau boleh bincang orang ni tiga orang, tanah ni okey bagi pada 3 orang, tanah ni 2 orang, tanah ni nak bagi kat mak seorang, okey bagi kat mak. Jadi senang. Jadi itu dipanggil, dia masuk dalam bahagian takharuj. Ya, takharuj, menyerahkan bahagian kepada orang lain. Kalau kita dapat sikit, kalau kita dapat lebih banyak daripada apa yang termasuk di dalam hukum faraid itu, maknanya kita kena ucap terima kasih lah kepada orang yang dapat kurang. Sebab dia redha dengan pembahagian yang diberikan kepada kita tu. Kalau kira macam-macam lagi lah yang saya bincang ni. Tapi dah saya tengok apa benda ni masa tu boleh ada masa sikit lagi saya lah. Ada? Okey. Dalam masa perbicaraan harta pusaka kecil ni, jadi sebelum pembahagian, pegawai pusaka akan memastikan yang pertama si mati ada meninggalkan hutang ataupun tidak. Kalau ada meninggalkan hutang, okey, hendaklah dinasihatkan untuk menyelesaikan hutang dulu. Kalau banyak hutang-hutang tu, mungkin dilantik pentadbir dulu seorang, kemudian untuk settle hutang tu dulu. Memang hukum kita wajib begitu. Yang kedua, pegawai akan tanya, adakah si mati meninggalkan wasiat? Sekiranya ada wasiat, maka wasiat ni akan diselesaikan juga dulu sebelum pembahagian harta pusaka. Yang seterusnya, ada ataupun tidak, yang ni mungkin pegawai tak tanya, tapi kadang-kala waris menyebut tentang harta sepencarian. Dia belum bincang lagi, masa belum buat pembahagian tu, bahagian isteri si mati. Dia kata, cik, saya nak tuntut bahagian harta sepencarian saya. Ya, kalau dia bincang di luar, lagi baik sebelum datang ke pejabat. Tapi ada setengah tu dia tak bincang di pejabat, dia tak bincang di luar, dia nak bincang di pejabat. Dia pejabat pusaka, dia tak bincang tentang masalah yang bersampingan itu, macam tuntutan sepencarian. Jadi kalau ada tuntutan sepencarian, dia akan tanya waris-waris apa yang nak dituntut dan waris setuju ke tidak. Kalau waris setuju, insya-Allah boleh diselesaikan terus. Mana talak dulu, dia tuntut berapa? Setengah bahagian. Kalau tak setuju, pembahagian akan ditangguhkan dulu. Dilantik salah seorang waris sebagai pentadbir dan yang menuntut hendaklah buat tuntutan di mahkamah syariah. Begitu juga kalau ada tuntutan hibah. Hibah yang dibuat melalui dokumen, kemudian dalam masa perbicaraan harta pusaka,
ada salah seorang waris menuntut kata tanah ni telah dihibahkan kepada saya. Jadi sekiranya waris-waris semua bersetuju dalam masa perbicaraan tu, alhamdulillah terus bagi kepada penerima hibah. Sekiranya ada bantahan daripada pihak waris, maka pegawai pusaka akan menangguhkan perbicaraan itu dan waris yang menuntut bahawa si mati telah hibahkan kepada dia, sama ada dengan dokumen ataupun dengan secara lisan, bolehlah bawa kes ke mahkamah syariah. Pegawai pusaka akan arahkan demikian. Ada lagi tuntutan pembeli. Ada seorang dia menuntut bahawa dia beli tanah tu daripada si mati. Kalau semua waris bersetuju, perintah akan boleh dibuat. Tetapi pembelian ni mestilah pembelian mengikut Seksyen 32 Akta Pembahagian Pusaka, iaitu pembelian secara bertulis sahaja. Kalau pembelian secara lisan, yang tu pegawai pusaka tak akan bagi. Mengikut perkataannya, dia bukan pembeli mengikut akta. Jadi kena masuk nama waris dulu, kemudian waris akan pindah milik kepada pembeli. Kalau nak beli tanah ni, pada peserta-peserta kita ni, bila dah bekerja nanti duit banyak, nak beli tanah ya. Bila nak beli tanah, kalaulah tak tukar nama, beli dulu, bayar dulu, tak apalah, kemudian tukar nama kemudian, yang tu kalau boleh buatlah dokumen jual beli. Sebab dia ada guna dalam pusaka kecil. Dalam masa perbicaraan pusaka kecil, dia boleh menuntut. Dan bahkan pembeli ni boleh menjadi pemohon. Menjadi pemohon sebagai pempetition kepada pusaka kecil tadi. Dan sekiranya disahkan pembelian tu, nama pembeli akan direct masuk terus ke dalam geran tanah. Tak payah masuk nama waris dulu. Terus masuk kepada nama pembeli. Tapi pembeli itu mesti pembeli yang berdaftar, bukan berdaftar, yang ada dokumen, ada surat perjanjian jual beli. Maksud Ustaz, masa beli tu memang kena ada hitam putih tu Ustaz? Sepatutnya. Untuk memenuhi akta ni. Akta ni, Seksyen 32, pembeli ialah orang yang menduduki tanah tu dan dia beli dengan cara yang sempurna, ada surat perjanjian jual beli. Ada dokumen. Kalau beli, orang kata beli mulut lah, senang tak? Beli cara mulut saja, sama siapa-siapa pun boleh mengaku. Jadi sebab tu dia kena masuk nama waris dulu, kemudian baru waris akan pindah milik kepada pembeli. Jadi kalau nak beli tanah, biar ada dokumen. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Dalam penerangan yang ringkas tentang definisi ni pun, Ustaz sempat lagi menyelitkan nasihat kepada golongan muda macam saya. Taklah boleh mana pun. Tapi insya-Allah. Jadi saya nampak sekarang ni, peserta kita ni yang muda-muda. Belum kerja lagi, dah kerja nanti nak juga beli tanah tu. Ini saya ingatkan awal-awal lagi. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Saya pun suka dengan Ustaz punya cara penerangan yang bersahaja, dan ada juga pujian daripada penonton tentang gaya Ustaz yang seakan-akan bercerita tu. Tapi mungkin nanti kita